Okey, kita tinggal sekejap waktu. Saya nak share beberapa ilmu tentang surah An-Nas dengan surah Al-Falaq. Tapi lepas ni surah Al-Falaq kita minta Ustazah. Ustazah kena share juga Ustazah. Okey. Subhanallah. Surah An-Nas ada berapa ayat? Kita ni awal lagi ni, baru 3 suku. Sebab saya diberi makluman kuliah kita sampai pukul 6. Boleh tak? Oh, ada wak ni. Oh, gitu. Takut tak? Dokang pukul 6 mesti bertimayang. Betul tak? Subhanallah. Jadi, sekarang pukul 3 suku. Betul? Kita habis pukul 4 lah. Kita ada masa lebih kurang. Urut dok boleh tak ni, makcik? Saya pagi tadi ceramah dah 2 jam. 2 jam kot lah. 2 jam lebih juga. Lepas tu, habis dalam kakko 1. Lepas tu rehat sekejap. Mari sini tolok 1.30. Lepas tu mari sini. Lepas tu petang ni ada kejap program juga. Lepas tu lepas maghrib pula. Jadi, kalau saya cuba untuk semangat, ceramah macam ada puluh ribu orang depan tau. Tapi ada lebih kurang 3,000 ni lah yang ada lebih kurang 3,000. Subhanallah. Jadi campur dua ni lah kaedah 2.7 dengan 5 ada dalam 3,000 lebih. Jadi subhanallah, kita cuba kuatkan diri kita lawan. Saya tahu penat, ngatuk, jadi semut, kengga semua ada dah. Jadi boleh nak berlunjur sikit, jangan sampai keren nanti susah kau orang pula nak suruh akak. Akak jap. Gitu tau. Jadi bolehlah sikit-sikit urut-urut kaki betul-betul urat. Kalau rasa macam ngatuk sangat tu kan, boleh je bangun, bukan balik pergi tidur. Bangun pergi tanda, basuh-basuh muka. Sayang pula bedok nak ambil gambar Ustazah tau. Pandai-pandai lah. Pergi tarik-tarik nafas ke apa ke. Sebab bukan sokmo lah kita berada di dalam majlis seumpama ini. Jadi surah An-Nas ini adalah surah Makiyah. Disebut sebagai surah Makiyah. Maksudnya surah ni turun di Mekah sebelum Nabi melakukan hijrah. Ada berapa ayat surah An-Nas? Ada 6 ayat. Surah Surah An-Nas ini adalah surah terakhir dalam susunan Al-Quran. Betul tak? Jadi surah ke berapa? 114. Surah semua ada 114. Kita ngapa berapa surah? Wallahu alam. Jadi surah yang ke 114 adalah surah An-Nas. Bukan dia paling lambat turun tak. Tetapi susunan surah ini bukan Nabi susun saja-saja. Bukan ahli ulama susun. Tapi setelah habis penurunan Al-Quran, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyusun surah berdasarkan daripada wahyu daripada Allah. Surah apa pertama, kedua sampai surah yang terakhir dinamakan surah An-Nas yang sedang kita bacakan. Okey. Surah An-Nas ini disebut dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan itu duduk mencangkung, macam duduk dekat hati manusia. Apabila manusia menyebut Allah, ia akan mengundurkan diri, dan apabila manusia lalai, ia akan membisikkan kejahatan. Itu kata-kata daripada Ibnu Abbas berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya syaitan ni duduk cakung, bahasa kita tau. Betul lah tu. Duduk cotek. Ke apa lagi? Memang tempat dia kalau dalam pada tubuh badan kita pada hati. Dan kerja dia apa? Bisik tanpa henti. Ke dalam hati manusia. Apabila manusia menyebut Allah dengan hati, bukan dengan lidah saja. Dengan hati, ia akan mengundurkan diri. Dan apabila manusia lalai, ia akan membisikkan kejahatan. Subhanallah. Dan sabda Nabi SAW seterusnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir pun ada hadis ni. Tentang kelebihan 2 surah Al-Mu'awwizatain. Nanti kita share. 2 surah ni surah apa. Yang mana bermaksud sabda Nabi SAW bahawa saya telah turun. Saya telah diturunkan atasku 2 surah yang tidak pernah turun sebelumnya, dan bahawasanya tiada dibaca 2 surah yang lebih keredaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada keduanya, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Subhanallah. Muslimat sekalian, panah ke? Dah panah. Okey, duduk tegak je. Kita kena tolong juga ni. Beri bantuan pernafasan ni.
Okey, akak tangan belaka. Atas, dua-dua kat tangan. Okey, akak ada tangan belaka. Masya Allah, Alhamdulillah. Tangan ni banyak buat benda ni. Cubit anak ke, cubit cucu ke, banyak pegang Quran ke, banyak tulis buat molek-molek. InsyaAllah. Okey, buka tutup, buka tutup. Buka tutup. Macam ambil bintang. Macam ambil bintang di langit. Macam mana kalau ambil bintang di langit? Kena tegang tak? Gitu. Okey, tinggi kan bintang di langit? Kena tegang nak ambil bintang tinggi. Okey, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Banyak tak bintang tu? Banyak. Okey, sekarang bintang tu we ke orang kanan. We ke orang kanan. We dua-dua buat gini. Ambil lah. Buat gini. Ambil lah. Itu macam ambil. Ni we gini. We ke orang kanan. Subhanallah. Okey. Ikhlas ada we tu. Okey, we ke orang kanan. Buat tegang lah we. Okey, sekarang dia korang kiri pula bintang tadi tu. Masya Allah. Ada orang tanya tak tahulah. Mana Ustazah dah nampak pun bintang. Okey, kiri buat gerak-gerak gitu. Kena regang-regang ni. Saya faham tu. Banyak dah yang khusyuk watawaduk tu. Okey, lepas tu sekarang letak tangan atas bahu masing-masing. Ni musim PKP dah lewat, orang lain urut diri sendirilah. Ada yang sedia nak musim. Boleh. Okey, pusing kanan, pusing depan. 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey, 10 kali ke belakang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Subhanallah, masya-Allah. Okey. Ini ngelah, lepas ni saya nak ke Ustazah Hidayah sampailah habis, insya-Allah. Okey. Ustazah, lepas ni Ustazah terus masuk surah Al-Falaq, insya-Allah. Saya memang ada undang surah An-Nahl ni. Kan, memang kita dah habis, kesimpulannya kena baca sendiri. Saya nak cerita tentang sikit pasal Al-Mu'awwizatain. Bila Nabi kata telah turun kepadaku 2 surah Al-Mu'awwizatain yang tiada surah yang setara dengannya. Ada banyaklah matan hadis tu, antaranya begitulah yang Nabi sebut, yang mana tidak ada 2 surah yang lebih Allah redha melainkan 2 surah ni. Dan diberi nama Al-Mu'awwizatain. Apa maksud Al-Mu'awwizatain? 2 perlindungan. Pertama, Qul a'udzu birabbin nas, kedua Qul a'udzu birabbil falaq. Subhanallah. Okey, ada satu hadis Nabi yang agak panjang daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit keras, sakit tenat. Lalu 2 malaikat datang menemuinya. Salah seorang duduk di sebelah kepalanya, sedangkan yang lainnya di sebelah kakinya. Malaikat yang berada di sebelah kedua kakinya berkata kepada malaikat yang berada di sebelah kepalanya, "Apakah yang kamu lihat?" Malaikat yang berada di sebelah kepalanya menjawab, "Tab." Malaikat yang berada di sebelah kakinya bertanya, "Apakah tab itu?" Ia menjawab, "Sihir." Subhanallah. Muslimin muslimat sekalian. Faham tak Angguk je lah awak faham tak faham nombor 2. Okey, subhanallah. Masa Nabi tengah sakit tenat, maksudnya sakit yang keras, sakit yang berat, ada 2 malaikat datang. Satu malaikat berada di kepala, satu malaikat ada di kaki. Jadi malaikat yang berada di kepala berkata kepada malaikat duduk di kaki Nabi, "Apa yang kamu lihat?" Malaikat yang berada di sebelah kepalanya, malaikat kat kaki tanya malaikat di kepala, "Apa yang kamu lihat?" Malaikat di kepala kata, "Tab." Kemudian malaikat berada di sebelah kaki bertanya, "Apakah tab itu?" Malaikat yang berada di kepala Nabi jawab, "Sihir." Ketika itu Nabi sedang menghadapi sakit sihir yang dilakukan oleh seorang Yahudi. Kita tengok seterusnya. Malaikat yang sebelah kakinya bertanya, "Siapakah yang menyihirnya?" Lalu malaikat berada di kepala menjawab, "Lubaid al-Asham, orang Yahudi." Malaikat yang berada di sebelah kakinya bertanya, "Di manakah sihir itu disimpan?" Malaikat yang berada di sebelah kepala menjawab, "Di dalam sumur keluarga si Fulan, ia terletak di bawah sebuah batu besar dalam keadaan terbungkus." Kemudian mereka berdua mendatangi sumur itu. Lalu mereka menguras airnya dan mengangkat batu besar. Kemudian mereka mengambil
longgokan tu, lalu membakarnya dan pada waktu subuh, iaitu pada pagi hari dan malam itu Rasulullah mengutus Ammar ibnu Yasir beserta beberapa orang lainnya untuk mengambil buntelan sihir itu ataupun alat sihir itu. Kemudian diturunkan kedua surah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali beliau membaca satu ayat daripada dua surah tersebut, terlepaslah satu ikatannya. Terlepaslah ikatan apa? Ikatan sihir. Kedua surah tersebut, yang pertama dimulai dengan firman-Nya, katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Kemudian yang kedua, surah yang diawali dengan katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia. Sebab itu dalam surah Al-Falaq ada perkataan min syarrin nafasati fil 'uqad, daripada kejahatan ahli sihir yang meniup pada bohol, pada alat sihir tu. Min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin iza hasad, daripada kedengkian orang yang melakukan kedengkian. Orang berdeki ni memang ramai, tapi ada orang yang deki je lah, hidup mana-mana. Tapi yang bahayanya orang yang berdengki dan membuktikan ataupun mengikuti kedengkian dan buat sesuatu, iaitu menyihir. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian, sihir hari ni tak perlu jumpa Tok Romo, saya nak royak. Bukan nak ngajar sihir ni, tiba-tiba ustazah nak ngajar je. Tak. Hari ini saya pernah pergi ke satu universiti, kisah benar ni. Saya pergi ke universiti, saya jumpa seorang pensyarah. Lepas dah ceramah, pelajar universiti penuh dewan ni. Habis ceramah kan kita ada makan-makan. Masa tengah makan-makan tu saya tanya kepada pensyarah, apa masalah besar pelajar-pelajar ni? Masalah utama pelajar-pelajar ni benda. Dan saya terkejut, saya tak sebutlah universiti mana, tapi universiti awam di Malaysia lah. Lepas tu, bila pensyarah tu jawab, ustazah, antara isu berat dan isu yang besar adalah masalah sihir. Sihir? Masalah mana, ustaz? Sebab yang menganjur tu pihak biro kerohanian. Dia sihir sama-sama pelajar. Kalau dia deki sama dia sihir sama-sama pelajar dalam sekolah. Lepas tu ada juga pelajar sihir kepada pensyarah. Kalau nak marah sangat ke pensyarah tu sekian-sekian. Macam mana ustaz boleh sebut gini? Apa bukti? Apa bukti? Dia kata, ustazah, kita kadang-kadang buat spot check barang-barang pelajar. Ada universiti yang masih ada kuasa ataupun dia buat benda-benda macam ni. Dan ustazah tahu apa yang mengejutkan? Kita jumpa banyak tangkal. Kita jumpa banyak alat-alat sihir. Kita jumpa dalam almari sekian-sekian. Dan memang pelajar-pelajar ini antara pelajar yang tinggi tahap stres, tahap kemurungan, tahap sekian-sekian. Sebab apa? Dia telah hidupnya bergantung kepada jin. Bila kita tanya belajar mana? Google internet. Hari ni budak muda, budak sekolah menengah, budak universiti, saya nak khabar, Google je mantra-mantra sihir. Nak buat orang tu tunduk, jadi macam semua ya je ke dia. Sihir apa? Ni jampi-jampi. Bila orang tengok, orang kagum, jadi semua jatuh cinta. Pensyarah ni kata, ustazah, bila saya tanya orang puang, adalah dia punya tangkal, ada ni, kata ni benda ni. Saya baca ayat-ayat gini, supaya orang tengok, orang kagum, orang nampak saya comel, orang nak ke saya ramah, sekian-sekian. Rupanya belajar mana? Google internet. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu ramai pelajar-pelajar tak tahu bapa sakit, bapa gini, sekian-sekian. Mungkin sebenarnya ada di kalangan kawan-kawan yang ada kedengkian. Min syarri hasidin iza hasad. Saya pernah jumpa tok-tok guru kan, orang-orang alim, saya kata, ustaz, lagu mana, syekh, tok guru, apa amalan untuk pendidik diri? Sebut dua. Beramal dan yakin, baca dengan hati, ustazah, tadabbur, Al-Mu'awwizatain, dua surah ni. Qul huwallah, ya, qul huwallah kalau boleh 3 kurs sekaligus lah. Tapi dua perlindungan ni, sampai Nabi kata, telah turun kepadaku pada malam ini 2 surah. Perlindungan yang tidak ada setara dengannya. Siapa yang beramal dengan surah ni, ia akan dapat perlindungan daripada Allah yang kita tidak tahu pun keburukan apa. Sebab itu Al-Falaq tu kan, bila kita baca Al-Falaq, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, daripada segala kejahatan yang diciptakan. Dan kita tak tahu kejahatan dia. Termasuklah wabak, termasuklah virus yang boleh memudaratkan. Sebab itu kalau orang tanya amalan apa ustazah nak selamat ni, wabak apa semua ni, kalau pun dia positif pun, insya-Allah tak bagi mudarat. Sebab kita nampak ada ramai yang positif,
dan tak ada simptom, tak sakit, macam tak ada apa-apa, tapi positif. Maksudnya bukan maksudnya orang yang selamat daripada wabak semestinya dia tak kena langsung masuk Islam. Ada orang yang kena tetapi dia tak bagi mudarat kepadanya daripada kejahatan makhluk yang jahat. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi itulah di antaranya muslimin, muslimat sekalian. Muslimin tu sebab ada yang ikut di live ni. Jadi saya nak memberi, nak menyerahkan. Saya tadi teringat pada kawan-kawan sama dalam satu grup tu, dia pesan dah saya. Asma dia cakap lama sangat, Kak Ida cakap lama sikit. Akhirnya saya cakap sejam setengah dah. Masya Allah, tinggal setengah jam lagi. Jadi subhanallah dijemput kepada Ukhti Ustazah Wan Nur Hidayah Wan Fauzi untuk menyambung dan berkongsi tentang surah Al-Falaq insya-Allah. Jadi nampak tak surah An-Nahl tadi dah habis. Tapi balik baca sendiri. Itu insya-Allah afdal sebab bila kita baca lagi jelia, faham sungguh-sungguh insya-Allah. Surah An-Nas tu. Alhamdulillah. Dipersilakan.